Jess rasa sangat beruntung kerana baru-baru ni bila Jess pergi untuk membeli sebuah beg craft tangan, tak sangka pemiliknya merupakan seorang ikon perpaduan yang sangat hebat kerana beliau mempunyai NGO sendiri untuk membantu mereka yang memerlukan. Nak tahu siapa ikon tu? Jom kita saksikan sama-sama. Wow. Cantiknya. Hi, how are you? Hi, Miss Sasibai. How are you? I'm very well, thank you. I was just looking at your bags. They're so beautiful. Thank you. So this is actually made by artisans like penganyam di Kapit, Sarawak, and then bag dibuat di Selangor, and then beading all done by a girl who does baju kurung beading. Yeah, so sebenarnya 3 community yang buat ni. I see. So all our products are made by different communities in Malaysia. So like orang asli, refugees, B40 communities in the kampungs. Yeah. So we try to help as many people as we can, and we want to showcase budaya Malaysia. Jadi mereka yang tak kenal siapa sebenarnya Miss Sasibai, beliau merupakan usahawan sosial yang membantu orang yang memerlukan dengan hasil-hasil craft tangan fashion ya, dalam fashion industry kan. Jadi boleh tak Cik Sasibai just nak tengok sebelah sana pula macam banyak barang-barang cantik kat sana? Boleh. Silakan. She actually came from Afghanistan, and so we have been working with her, with Najiba, to make the jewelry. It's a collaboration, actually, a project called Made 51. It's with UNHCR, which is the UN Refugee Agency. Yeah. So we have been working with refugees because refugees are not allowed to find formal employment in Malaysia. So obviously it's very difficult for them. So this project was developed by UNHCR to help refugees in Malaysia. So Najiba actually makes like a lot of our jewelry. She does all the cross stitch, and she also makes these, which are the. It's called the Afghan Hound. It's a type of dog in Afghanistan, like a special dog. So these are actually like made into Christmas ornaments and also like keychains. Yeah. So these are some of the ways that we are trying to do to help people like Najiba. And so there's more than 200,000 refugees in Malaysia, and I think the majority are from Myanmar, and then there's communities from the Middle East. So we are working with refugees from Afghanistan, some from Syria, from Palestine, and Pakistan, and Iran, Iraq, a few, and then mostly from Myanmar. I see. So, from your point of view, to what extent has this concept actually helped the society or helped those in need, especially? I think it brings us a lot of joy and hope when we see our artisans are able to earn with dignity. I think this is something that is very valuable and priceless. But aside from that, every piece that they make has allowed them to provide for their family, for their children, to put food on the table for their family, to send their children for education. And those have really give us a lot of satisfaction and joy seeing how our work is coming to bring these fruits. So what is your expectation for Earth Air? We really hope that Earth Air will be a representation of Malaysian culture, and especially in the craft sector. So when people outside of Malaysia, in the global setting, when they see our work from Malaysia, they will have a sense of pride and dignity given to the makers. And when they see something that is made of Malaysia, they will feel that it's something highly valuable and very precious. Thank you so much for your time. Thank you very much.
Jadi Cik Sasi, ramai di Malaysia mungkin tak tahu apakah itu usahawan sosial. Jadi mungkin boleh cerita sikit tentang tu? Boleh. So, social enterprise is a concept that business does not have to be just for making money. It can be to help people as well. So our main focus is to see how we can change people's lives, but doing it in a way that we earn enough money to keep it running. So it's a business model where you keep doing good and you make money and you keep doing it. So you don't, it's not like it's different from an NGO. So NGO, normally you have to get funding, donations, and then so you then help people, right? So this one is different. So you're creating products that you can sell so that the people that you're helping will keep earning money. So it's a sustainable business model. Faham. So now, I mean, the products I feel are of a international quality. So we have people from around the world that come, tourists, expats, even Malaysians who are traveling outside of Malaysia, or even just Malaysians who want to use Malaysian craft products. So, you know, they come and buy from us. Okay. So maybe I'll take this one with me. Can I? This is the Jackie bag, huh? Yes. Okay. So what do we have here? Oh, this is what Miss Najiba was making just now, right? That's the cross stitch. So the pattern that she was making was this one. I see. The Islamic geometry. And these are the mountains. Yeah, that's the mountains. Anyway, I would just like to say thank you so much for coming. spending time with me, for sharing with me your journey in life and how you give back to those in need, how you help them. It's very, very touching indeed. It really, in Malay, they call it like tersentuh hati je sekejap. Thank you so much. So, just nak bayar ni dekat mana? Oh, tak apalah. Kita bagi souvenir kepada kamu. Oh, thank you. Terima kasih. Kalau awak bagi saya beg ni, just belanja kopi lah, jom. Okey, jom. Nak chai ke, nak Neslo ke, nak apa? Usaha-usaha murni Miss Sasi dalam membantu semua golongan masyarakat di Malaysia dan di luar Malaysia amat dihargai. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dengan saya, Jasper Spaya, dalam #Kongsi Kembaraku, Jasper Sayang Kamu. Terima kasih kerana masih bersama saya, Jasper Spaya, dalam #Kongsi Kembaraku. Rasa-rasanya tu macam siapa anda semua ingat lagi tak siapa Charles Mohan? Dan beliau merupakan seorang wakil bagi sebuah NGO iaitu Institute On Jaffa. Jadi jom kita jumpa beliau. Encik Charles. Dengar cerita Encik Charles sudah pun membina NGO yang sangat terkenal di Malaysia sekarang ni. Terima kasih atas sebutan NGO yang sangat terkenal di negara ini. Kami dalam usaha untuk mencipta nama masih lagi belajar dan kami harap yang terbaik untuk NGO kami lah. Jadi macam mana NGO ni ditubuhkan? Jadi NGO ini ditubuhkan dengan pengalaman saya sebagai seorang wartawan. Saya dah berkecimpung dalam bidang penyiaran ini dah hampir 22 tahun. Jadi bila saya bertemu dengan orang ramai, melihat keluhan orang ramai, masalah masyarakat, saya rasa mungkin saya perlukan satu platform untuk membantu golongan asnaf dalam kelompok yang lebih besar. Jadi itulah kami memulakan NGO ini. Jadi Jess, nak minum tak? Saya nak pergi minum ni sekarang ni. Kami tubuhkan IOJ ataupun lebih dikenali sebagai Institute On Jaffa ini 6 tahun yang lalu. Ketika kami menubuhkan organisasi ini, kami tampil dengan pelbagai program one-off untuk memastikan bahawa kita dapat pengalaman yang sebaik mungkin untuk mendekati golongan asnaf dan kurang bernasib baik. Tetapi selepas hampir 1 tahun kami mengambil pengalaman, kami pun tampil dengan signature program ataupun kami nak tahu bila orang cakap pasal Institute On Jaffa IOJ ni, apa orang nak kenal? Kita fikir bersatu. Sebab itulah kami tampil dengan program Jom Breakfast. Cuba sebut. Jom Breakfast. Macam tu, Jom Breakfast. Kita jemput
orang, marilah breakfast katanya. Okey, ini adalah satu bentuk soup kitchen pada waktu pagi kerana sarapan pagi adalah makanan yang paling penting untuk setiap insan. Dan kita memberi tumpuan kepada warga gelandangan di sekitar Kuala Lumpur dan Chowkit dan juga kanak-kanak seperti kanak-kanak gelandangan dan juga kanak-kanak kurang bernasib baik yang jatuh di bawah kategori refugee yang tinggal di center-center ataupun pusat-pusat yang sudah pun berada di Chowkit. Jadi kami akan kumpulkan volunteer daripada universiti. Setakat ini kami sudah bekerjasama dengan hampir 112 universiti, public and private universiti dulu sekali. Just tengok abang sebenarnya Stroke belah kiri. belah kiri disebabkan Darah tinggi. Darah tinggi. Itu yang kena stroke. jadi apa yang membawa abang datang ke sini? Sebab saya tak ada tempat tinggal, rumah tak ada, keluarga pun tak ada. Saya sebatang kara. Kaki abang kenapa? Kaki saya, jadi saya masuk balik rumah, sudah aksiden. Orang sudah langgar saya. Aksiden motor. Ya, saya jalan kaki, orang langgar dengan saya. Dia motor. Jadi lepas tu? Lepas tu saya kata sudah pengsan, sudah datang dekat hospital sini. Jadi lepas hospital abang terus datang sini? Ya, Jadi keluarga abang semua dekat mana? keluarga saya semua dekat Batu tapi dia orang tak nak tolong saya. Saya bapa mak pun tak ada. Lepas tu saya pun tak tahu nak pergi jadi dekat mana. Saya pun datang terus balik sini, saya akan minta dengan tuan sini lah. Jadi terima kasih Encik Charles untuk hari ini. Sama-sama Jasper sebab meluangkan masa bersama saya juga. Yalah, terima kasih sebab sudi memberitahu banyak ya tentang NGO Encik Charles dan Jess juga dapat banyak idea sekarang cara kita nak bantu semua masyarakat dan golongan rakyat Malaysia. Tapi Jasper pun kena join kita orang juga tau. Dah janji tadi kan? Bangun pukul 5 pagi, kita jom breakfast. Okey. Jadi boleh tak kita sahut sama-sama dengan suara Charles Mohan. #kongsi kembaraku Jasper sayang kamu. Boleh? Boleh. Okey. 1, 2, 3. #kongsi kembaraku Jasper sayang kamu. Beliau memang merupakan seorang yang sangat peramah dan fasih dalam bahasa Melayu. Selain daripada bantuan makanan, mereka juga memberi bantuan dari segi pendidikan juga. Jadi teruskan bersama saya, Jasper Supaya dalam #kongsi kembaraku Jasper sayang kamu. 4 siku lipat. Siapa cepat, dia dapat. Pandai tak Jasper Pantun? Tak pandai kan? Jom kita jumpa siapa yang memang bijak pandai dalam bab-bab sajak, pantun, puisi ni. Jom. 2-3 kucing berlari, manakan sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, manakan sama Cik Jess seorang. Lompat si katak lompat, lompat tinggi-tinggi. Abang kena cepat, kalau tak Jess cabut lari. Kalau padi, katakan padi. Tidaklah kami tertampi-tampi. Kalau sudi, katakan sudi. Tidaklah kami ternanti-nanti. Acing! Ini dia Abang Utaya Shankar. Apa khabar? Khabar baik. Inilah kita punya ikon silang budaya untuk hari ini kerana abang sangat hebat dalam sastra Melayu. Macam mana bang? Macam mana boleh minat dalam sastra Melayu ni? Sebenarnya Jess, bagi mana-mana penulis, semuanya bermula dengan minat membaca. Sebenarnya sejak kecil di sekolah rendah, saya memang banyak membaca buku cerita, membawa ke sekolah menengah, ke universiti. Malah sebelum itu, semasa remaja, saya sudah mula menulis. Jadi dia bermula dengan minat membaca dan juga minat berpantun. Faham. Dan Jess juga dapat tahu bahawa abang merupakan bekas pembaca berita RTM, betul? Boleh abang ceritakan sikit pengalaman abang? Ini cerita lama. Saya membaca berita tahun 2008. Sebelum itu, tahun 96, menjadi penyunting berita bahasa Malaysia di RTM. Bermula tahun 2008, diminta juga membaca berita. Mungkin kerana suara yang boleh tahan. Wow. Okey, faham. Dan ia memang saling berkaitan kerana minat terhadap bahasa, minat terhadap sastra dan suka bercakap di depan kamera. Jadi bang, abang duduk dulu lah bang. Banyak soalan yang Jess kena tanya abang ni. Abang duduk.
Wah, abang banyak ada buku. Jadi dalam banyak-banyak buku ni, mana satu kegemaran abang? Ini soalan susah ni. Soalan ni macam tanya pada seorang mak, anak mana yang paling dia suka? Mestilah. Tak boleh pilih, tak boleh pilih kasih. Tak boleh. Pilih kekasih boleh, pilih kasih jangan. Abang ni lain macam dia tadi. Okey, macam mana? Antara semua buku ni memang semuanya saya suka. Sebab setiap satunya istimewa, setiap satunya bila dapat respon daripada rakan-rakan pembaca, kita rasa seronok. Jadi mana yang pembaca suka, itu yang kita suka. Jadi Bang Jess nak tanya abang sebenarnya. Dari segi pandangan abang, sekarang bahasa dekat media sosial ni macam tak seberapa kan. Jadi dia macam mana bang bagi abang? Betul, ini memang satu perkara yang merisaukan ramai orang. Ada yang ambil sikap lewa. Sebenarnya kita anggap alah ini hanya media sosial, kita boleh santai-santai. Sebenarnya tidak, sebab bahasa sebagai alat komunikasi harus menjadi tanggungjawab kita bersama untuk gunakan dengan betul. Sebab sekali kita dah gunakan secara salah, kita akan terikut-ikut. Kalau bagi budak-budak ambil peperiksaan, dia terikut-ikutlah, dia letak X untuk tidak. Tak nak. Tak nak tu. Jadi jadilah macam-macam sehingga bila guru memeriksa pun jadi susah. Cara paling baik kita gunakan bahasa yang betul. Lagipun bahasa jiwa bangsa, dan kalau bukan kita yang menggunakan bahasa kita dengan betul, siapa lagi? Betul. Kalau bukan kita yang gunakan bahasa kita dengan betul, siapa lagi? Jadi bagi Jess, bahasa Melayu Jess tak adalah hebat. Sangat okeylah sikit sebab masa SPM tak naklah bagi tahu, tapi walaupun dia bukan A, okeylah dapatlah B+ kan. Jadi macam mana kalau Jess nak A+ kan BM Jess tu? Ramai yang suka pergi kelas tambahan, kelas tuition. Tapi sebenarnya daripada pengalaman saya sendiri, daripada pengalaman apa yang saya ajar kepada orang ramai, kita baca buku. Kita pilih karya sastrawan negara, karya pemenang-pemenang anugerah penulis tempatan, kita baca. Sebab sambil membaca, kita dapat mengisi masa lapang, kita dapat membaiki bahasa, kita dapat menulis karangan dan tulis ayat dengan hebat, dan kita juga menjadi seorang pencipta bahasa yang sejati. Macam Jess. Faham. Abang, Jess nak tanya abang, pernah tak orang bercakap tentang abang, mengata benda bukan-bukan ke apa, sebab abang pilih kejaya ni? Kalau pada peringkat awal memang ramai yang bukan mengata, lebih kepada tertanya-tanya macam mana seorang individu bukan kaum Melayu boleh terlibat dalam bidang penulisan. Tapi yang menariknya, ramai penulis mapan waktu itu termasuk sastrawan negara Datuk Ishak Said, arwah Datuk Osman Putih, sastrawan negara Anwar Ridwan, dan ramai lagi editor di Dewan Bahasa dan Pustaka memberi galakan, dan itu merupakan satu bentuk bantuan, sesuatu yang memberi kita galakan supaya kita terus menulis. Jadi saya bernasib baik tak ada diskriminasi. Saya dapat sokongan daripada semua. Baguslah kalau macam tu. Jadi abang just pun nak tanya, apakah momen yang paling indah sepanjang kerjaya abang? Kalau dipikirkan momen, setiap kali karya itu tersiar, sama ada karya di majalah, khabar atau buku terbit, kita rasa seronok. Dan ada orang tanya, Utaya, kamu dah lebih 30 tahun menulis. Saya rasa tak apa. Saya masih juga rasa seronok bila karya tersiar, sebab setiap karya kita itu adalah karya baru, karya unik, dan melahirkan perasaan kita. Setiap satu itu unik. Jadi rasa seronok tu sentiasa ada. Faham. Dan abang, soalan ketiga Jess. Abang pernah menang anugerah kan? Jadi macam mana anugerah tu memberi impak kepada kejayaan abang? Ya, anugerah ada pelbagai. Yang pertama semasa masih remaja, hadiah sastra siswa Bank Rakyat, ya, capaian pertama menang hadiah. Kemudian terus dapat hadiah pertama dalam hadiah capaian Maybank DBP, sehingga kepada yang tertinggi hadiah sastra Perdana Malaysia menang 2 kali. Ya, dan semua itu bukan membuatkan kita rasa megah diri, tetapi itu merupakan pengiktirafan yang diberi bukan kepada kita, tetapi kepada karya yang kita hasilkan. Ya, dan pernah juga terima anugerah Duta Keamanan peringkat antarabangsa. Mula-mula saya fikir, kenapa pula kita diberi? Tapi panel beritahu bahawa kemampuan saya menggunakan karya bahasa Malaysia, karya-karya bahasa Malaysia untuk melahirkan persefahaman antara kaum. Ya, karya ditulis dalam bahasa kebangsaan, dibaca oleh pelbagai kaum, maka itulah rupa-rupanya sumbangan yang tanpa kita sedari kita beri untuk melahirkan bangsa Malaysia yang kita impikan. Faham. Abang boleh bagi just tips tak macam mana nak jadi seorang penyajak terkenal? Penyajak terkenal tu tak tahulah, tapi tips untuk membaca sajak dengan bagus, pertama sekali kita baca sajak tu dan kita faham.
Bila kita faham, kita dah hayati, barulah kita boleh lantunkan kepada pendengar secara baik. Suara tu kena bagus, jazz tu suara bagus. Kita kena faham saja itu, baru akan berjaya. Faham. Jadi terima kasih sangat Abang sebab sudi meluangkan masa dengan Jazz hari ini dalam rancangan #Kongsi Kembaraku. Jadi sebelum Jazz balik, Abang belanja puisi ke pantun ke satu pun. Tadi kita dah pantun. Kali ini sedikit saja. Sajak supaya boleh Jazz cuba nantilah di rumah. Ya. Bagaimana mungkin menggapai mimpi jika tangan masih bergari? Luput sudah ingatan pada hijau bumi dan peluh darah membangunkan bumi. Itu contohnya. Terima kasih Bang. Entahlah, Jazz rasa macam Jazz dah jatuh cinta dengan sastra Melayu. Lepas je Jazz dengar sajak dari Abang Udaya, terus tak boleh tidur malam. Masalah juga tu kan? Jadi sampai sini saja episod kita untuk hari ini. Jangan lupa saksikan saya Jasper Spaya dalam #Kongsi Kembaraku. Jasper sayang kamu. Hai, nama saya Sasi. Harapan saya untuk orang Malaysia adalah supaya kita sedar betapa luar biasa dan hebatnya warisan kita. Inilah kekuatan kita. Janganlah kita biarkan orang lain rosakkan keindahan warisan kita.